KPM. Didik TV KPM. Apa khabar semua? Tachia Wanakum. Anda sedang menonton Sukses SPM 2021 Pecutan bersama saya Chris MJ selaku host anda, dan murid-murid ini adalah khas untuk calon-calon SPM. Jadi kepada penonton dan calon-calon SPM, sediakan buku nota dan pen semua. Hari ini kita akan fokus pada mata pelajaran sains tambahan. Tapi siapakah guru kita pada hari ini? Jom kita saksikan profil beliau. Itu dia, saya bersama dengan Cikgu Rosnizan untuk mata pelajaran sains tambahan kertas 2. Apa khabar Cikgu? Alhamdulillah, sihat Chris. Sihat. Chris sihat hari ini? Chris sihat dan Chris juga semangat sebab sejujurnya Cikgu Rosnizan merupakan salah satu guru kegemaran saya bagi mata pelajaran sains tambahan. Jadi penonton pun dah tak sabar, Chris pun dah tak sabar. Cikgu, apa kata kita teruskan untuk sesi ulang kaji kita pada hari ini, Cikgu? Okey, boleh Chris. Okey, terima kasih Chris. Okey, sebelum kita tengok kepada contoh-contoh soalan Chris, apa kata kita kongsi dulu untuk format kertas 2 dan juga beberapa tips lah untuk menjawab kertas 2. Okey, murid-murid di rumah, kalau kita tengok di sini, murid-murid semua sudah tahu di mana format bagi kertas 2, iaitu dia ada 3 bahagian, iaitu bahagian A untuk soalan struktur di mana ada 8 soalan yang perlu dijawab kesemuanya yang membawa 60 markah. Dan yang kedua ada bahagian B, ada 2 soalan, jawab 1 sahaja. Tapi boleh ke tidak nak jawab dua-dua, boleh, tak ada masalah. Tapi pilihlah yang terbaik yang boleh kita dapat markah lebih lah. Okey, step 1 ni dah ada 20 markah. Dan bahagian C, yang ni kadang-kadang kita takut tercicir. Bahagian C ni wajib dijawab 20 markah. Okey, kadang-kadang kita jawab 2 bahagian B ni 2 soalan semua. Tapi kita tercicir bahagian C, maka hilang 20 markah. Okey, yang tu cukup kena hati-hatilah. So, markah semuanya adalah 100 markah dan 2 jam 30 minit masa untuk jawab. Apa konstruk dia? Di mana sama seperti kertas 1 sebelum ni, kita tengok konstruk dia, beberapa konstruk. Kertas 1 dia ada 4 saja, tetapi kertas 2 dia ada 6. Okey, bermula daripada yang paling rendah, mengingat, memahami, mengaplikasi, menganalisis, dan 2 konstruk yang lebih tinggilah, iaitu menilai dan mencipta. Okey, untuk menilai ni dia ada 5 konstruk yang utama atas tu, di mana kesemua soalan tu ada ke-5 konstruk. Tetapi soalan konstruk untuk mencipta hanya ada dekat mana? Okey, mengikut format yang telah diedarkan oleh lembaga peperiksaan lah kepada semua sekolah. Cikgu-cikgu pun dah tahu, murid-murid kita di rumah calon SPM pun dah tahu. Untuk silibus terkini KSSM, mencipta hanya ada pada soalan bahagian B sahaja. So ada 2, so dia boleh pilihlah yang mana dia rasa penciptaan dia tu lebih bermutu tinggi, orang panggil lebih maju dan tu. Tapi jangan ingat, mencipta ni adakah kita perlu cipta barang yang pelugah? Tidak. Kita tengok kepada soalan-soalan dia nanti. Kadang-kadang kita tengok benda tu mudah saja menciptanya. Sebab kita perlu cipta benda yang baru ataupun penambahbaikan pun kita panggil penciptaan lah. Okey, Chris, kita tengok dulu tips untuk bahagian A. Okey, untuk bahagian A, di mana ada ruang pada bawah soalan berkenaan. Okey, murid-murid kita calon SPM, di mana yang ni kita just tulis saja jawapan kita di ruangan yang telah diberikan di bawah lah. Okey, panjang jawapan macam mana? Adakah perlu jawapan lengkap seperti subjek-subjek lain? Okey, sama ada calon kita boleh buat 1 huruf ataupun angka. Okey, kadang-kadang soalan ditanya tu mungkin 1 huruf saja, 1 angka saja. Walaupun garisan dia tu panjang, tak semestinya kita ikut cukup-cukup panjang dia tu. Okey, ataupun 1 perkataan. 1 perkataan 1 je, cukup. Okey, adakah perlu kita ulang balik soalan? Tak perlu. Kita bagi saja jawapannya cukup, yang orang kata
padat dan padu. Iaitu memudahkan pemeriksa lah untuk semak jawapan kita. Okey, yang kedua adalah yang ketiga satu ayat ringkas. Okey, satu ayat ringkas, di mana dikatakan ayat ringkas tu maksudnya dia cukuplah sifatnya ayat tu yang menggambarkan jawapan kita tu lah, ataupun dua ayat ringkas. Dua ni bila ditanya dia suruh terangkan apa jawapan berkenaan. Contoh kita panggil sebab dan musababnya. So ada dua gabungan ayat. Contohnya mungkin kita bagi objek A dan apa sebabnya. Itu maksudnya dua gabungan ayat ringkas lah. Walaupun objek A je satu itu dipanggilkan ayat ke, itu macam perkataan je. Tak ada masalah. Maka gabungan dia punya penerangan untuk pemilihan kita. Itu contoh salah satulah. Markah dan bilangan garis tu menentukan panjang jawapan anda. Kalau dia bagi dua garis, maka dua jawapanlah perlu. Tetapi katakan tulisan dia kecil, dia hanya menggunakan satu baris, tapi ada dua jawapan di situ, tak ada masalah, boleh je. Ataupun dia buat satu atas satu bawah pun boleh. Kalau katakan dia punya tulisan dia besar, tak cukup dua garis, maka dia bolehlah tulis di bawahnya satu sikit. Jangan sampai nanti pelanik angkat tangan, saya nak buat garis sendiri, boleh tak? Yang tu tak perlu tanyalah, dia buat saja di bawah. Tidak perlu ayat lengkap. Di sinilah. Tapi kalau buat pun tak ada masalah, dia bukan jadi satu kesalahan lah kalau ayat lengkap. Maksud tidak perlu ayat lengkap, yang ni sebab kita bagi tips saja, memudahkan calon-calon kita lah menjawab. Gunakan masa 1.5 jam. Ni masa maksudnya supaya kita tidak kehilangan banyak markah kepada soalan bahagian B dan juga bahagian C. So kita cuba setkan 1.5 jam untuk bahagian A. Tapi kalau kurang tak ada masalah, sebab nanti kita nak semak semula jawapan yang kita berilah. Sama ada kemungkinan bila kita semak semula tu kita nampak kat mana kesilapan yang diberilah. Jawapan berdasarkan kata tugas dan soalan. Yang ni kena hati-hati. Kadang-kadang tanya lain, jawabnya lain. Dah lari daripada topiknya. Betul. Dan semak jawapan kita semulalah. Seterusnya kita tengok tips untuk bahagian B dan juga bahagian C ni gabunganlah. Sebab bahagian B dengan C dua-dua tu adalah esei. Di mana jawab pada helaian tambahan yang dibekalkan. Sebab dia tidak ada ruangan bawah dia, maka kita jawab pada helaian lain. Hanya jawab satu soalan pada bahagian B dan wajib menjawab pada bahagian C. Tetapi kalau jawab dua-dua bahagian ni pun tak ada masalah yang saya kata tadi. Sistem tu akan pilih yang tertinggilah. Baca semua soalan dan pilih soalan yang ada banyak fakta dan juga ada banyak pecahan. Kenapa di sini? Banyak fakta dan juga banyak pecahan. Bila banyak pecahan, markahnya tak terlalu besar. Maka kita tidak akan kehilangan markah banyaklah. Perlu jawab lebih panjang dalam bentuk, boleh jawab dalam bentuk perenggan. Perenggan yang besar tak ada lah, panjang ke tak ada masalah. Ataupun boleh jawab dalam bentuk kita panggil apa? Point-point. Point formulir juga? Point formulir. Tak ada masalah. Janji jawapan kita tu lengkap lah dia punya tu dia. Gambar rajah tu mesti berlabel. Walaupun kadang ada murid-murid kita kata, cikgu saya tak pandai nak lukis lah gambar ni. Lukis gambar walaupun kita nampak hodoh, tetapi label dia tu penting. Katakan bila saya selalu beritahu anak murid saya di rumah dan juga anak murid-murid cikgu-cikgu lain lah, katakan kita nak lukis bika, tetapi pandangan orang lain nampak macam beseng. Tapi kita label di situ bika, maka tak apalah, kita faham. Tak semua calon SPM dia punya bika dia tu sama sebiji macam dalam buku teks. Jadi nampak tu, dan label tu penting. Itu yang penting lah. Tapi jangan pula nanti nak letak bika ni tiba-tiba nampak gambar binatang lain. Betul. Tu nampak jauh sangat larinya tu. Dan kalau ada graf, maka jadual dan lain-lain tu, maka kita perlulah mungkin perlu buat graf, mungkin kita perlu buat jadual untuk beberapa soalan yang berkaitan lah. Markah menentukan bilangan isi atau fakta. Contoh kalau ada 6 markah, maka ada 6 fakta dia lah. Lebih tak ada masalah. Tetapi kena hati-hati, kadang-kadang yang kita bagi lebih, adakah dia positif kepada jawapan berkenaan atau negatif? Sebab bila negatif, maka dia dah jadi jawapan dia songsang kepada jawapan berkenaan lah. Dia akan mengganggu jawapan yang kita bagi yang betul dan juga yang salah. Jangan kita fikir, tak apalah nanti pemeriksa dia akan pilih yang betul. Itu pemahaman yang silap. Faham. Dia akan menjerat diri kita sendiri. Soalan yang ada rajah, jawapan perlu rujuk kepada rajah yang diberi dan fahami tugasan soalan. So bagaimana kita nak tahu, kita nak dapat cemerlang macam mana, kita nak konsentrasi kita cemerlang ke, lulus ke, maka untuk dapat cemerlang kita mesti lebih daripada 65 sebab markah penuhnya adalah 100. Saya tak kata
65 ni akan dapat A. Cuma untuk jadi orang yang cemerlang, kita boleh fokus kepada 65 ke atas insya-Allah. Okey, faham cikgu. Tapi untuk lulus lebih kurang markah banyak ni lah. Kemungkinan markahnya akan turun ataupun akan naik sikit, itu bergantung kepada situasi semasa. Saya tak boleh kata 30 ni awak akan dapat lulus. Kemungkinan dia akan naik, dia akan turun, sebab itu di luar. Cuma kita boleh bayangkan sahaja. Bukan saya yang menetapkan benda ni. Okey Chris? Saya rasa inilah dia punya keputusan yang calon kita perlu tahulah. Baiklah. Okay? Supaya dia dapat tengok dia punya target dia tu kat mana. Ya, betul cikgu. Baiklah, itu dia perkongsian Cikgu Rosnizan untuk kertas 2 sains tambahan, format dan tips untuk bahagian A, bahagian A, B dan C. Tapi cikgu, macam tu kita berehat sekejap boleh tak cikgu? Okey, boleh Chris, tak ada masalah. Untuk para penonton, jangan ke mana-mana, kita akan mendalami lebih selepas ni untuk contoh-contoh soalan. Jadi jangan ke mana-mana, kita kembali lagi ke Sukses SPM 2021 Pecutan. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Masih lagi di Sukses SPM 2021 Pecutan bersama saya Chris MJ dan juga Cikgu Rosnizan untuk sains tambahan kertas 2. Jadi kawan-kawan yang sedang menonton di rumah, untuk segmen ini kita akan terus pergi ke bahagian A, soalan contoh, kan cikgu? Ya betul. Okey, baik, dipersilakan. Okey, kita pergi pada soalan contoh untuk bahagian A lah. Beberapa soalan dan bagaimana kita nak tarik jawapan daripada penyataan soalan-soalan berkenaan. Okey, kita pergi kepada soalan yang pertama dulu. Okey, soalan ni dia aras dia lebih rendah. Okey, di mana calon kalau kita tengok tu rajah 1 menunjukkan 2 bikar air R dan S yang dipanaskan menggunakan plate pemanas. Okey, kalau kita tengok sini kita boleh nampak maksudnya calon SPM kita boleh tengoklah dia punya dari segi jisim air berkenaan di mana kedua-duanya, dan yang kita nampak tapi tak diberitahu iaitu jarum dia ni. Okey, jarum ni menunjukkan apa? Adakah menunjukkan jisim ataupun menunjukkan masa dan sebagainya. Okey, yang tu kita tak tahulah sebabnya dia tak bagi label lagi. Okey, yang pertama dia kata apakah unit SI bagi haba? Okey, sebab dia beritahu situ plate pemanas, maka dia menghasilkan haba. So bila menghasilkan haba, unit SI bagi haba satu sajalah, iaitu joule ataupun J. Boleh ke bagi J ni? Bukan Chris MJ yang J. Okey, joule tu dia punya nilai apa ni, ayat penuh dia lah, perkataan penuh dia joule. Ataupun calon SPM kita boleh jawab J saja, sebab J tu merujuk kepada joule. Faham? Jadi boleh. Dapat satu markah. Itu yang kata tadi, satu kataan joule ataupun satu huruf dapat satu markah. Okey, kita tengok bahagian 2. Berdasarkan pemerhatian pada rajah 1, nyatakan satu faktor yang mempengaruhi muatan haba. Apa yang mempengaruhi dia? Gambar tadi kita tengok. Iaitu kita tengok tadi jisim yang berbeza. Betul eh? Yang saya highlightkan tadi 100 dengan 200. So jawapan dia adalah jumlah bahan, isi padu bahan ataupun jisim bahan. Dia sebut jisim. Kadang-kadang bila sebut air ni dia sebut isi padu. Pun boleh, tak ada masalah, dia bukan salah lah. Okey, apabila air dalam kedua-dua bikar mendidih, suhu air itu tidak meningkat. Okey, mendidih, suhu air tidak meningkat. Kenapa? Di sini dia bagi 2 markah. Terangkan mengapa. Itu yang kata saya tadi, gabungan dua ayat. Sebabnya satu, dia kata kedua-dua bikar mendidih, suhu tidak meningkat. Maksudnya haba masih lagi diberikan, tetapi suhu dia tidak naik. Dia maintain kat situ je. Kenapa? Satunya adalah tenaga haba diserap yang ni. Sebab tenaga haba masih lagi diberi, digunakan untuk mengatasi daya tarikan antara molekul. Bermaksud haba tu diserap, apa yang berlaku kepada daya tarikan dia akan jauh. Itu yang menyebabkan dia mendidih bila dah waktu tu. So di sini satu ayat lengkap tetapi 2 markah. Satunya di sini dan satu lagi untuk apa? 2 markah. Jangan ingat satu ayat tu boleh dapat 1 markah saja. Kadang-kadang dia gabungan nama dia. Okey, seterusnya kita tengok namakan tenaga terma yang terlibat. Bila sebut tenaga terma yang terlibat, tenaga apa? Dia adalah haba pendam. Okey, di sini dia akan panggil muatan haba tentu. Tetapi di sini sebabnya merujuk kepada B, bila kita sebut saja suhu tidak meningkat, maka dia ada 2. Satu haba pendam, satu lagi haba pelakuran. Pendam tu diserap, bila pelakuran tu dia bebaskan. Tengoklah 2 tu macam mana. Okey, tapi dari sini melibatkan haba pendam tentulah.
Okey, haba pendam sahaja. Okey, yang bahagian D, semangkuk air panas diletakkan di dalam bilik. Okey, selepas beberapa minit, suhu air panas itu berada dalam keseimbangan. Apa yang dimasukkan dengan keseimbangan? Contohnya kita ada air panas, contohnya teh panas. Bila kita tinggalkan seketika, lama-kelamaan air itu akan jadi sejuk, betul? Ya, betul. So bila kita nak sebut keseimbangan, sama ada suhu air sama dengan suhu bilik, suhu air lebih tinggi daripada suhu bilik adalah lebih tinggi daripada suhu air. Kadang-kadang jawapannya jadi pilihan bila sebut dia punya tu semangkuk air panas. Dia akan tengok suhu yang tinggi, suhu yang ni. Mungkin dia tak sampai, tapi dia punya keyword dia di sini, kata kuncinya keseimbangan terma, maka perkataan sama. Satu je boleh pilih. Okey, tapi kadang-kadang murid kita ni tersilap sebab bila dia tengok panas tu mungkin ada yang tinggi. Tu kena hati-hati. Jadi kena baca soalan yang betul lah. Ya, betul tu yang kata tugasan tu kita kena fahami dia. Okey, faham. Okey, seterusnya yang ni saya kata soalan yang lebih mudah daripada aras yang lebih tengah, lebih senang lah yang ni. Okey, kita pergi pada soalan nombor 2. Okey, kalau tengok sini Rajah 2.1 menunjukkan carta palang bagi populasi ular dan tikus dalam satu ekosistem sawah padi. Okey, ular ni yang ni. Ular, yang ni tikus. Okey, ular, tikus. Di mana ular nilainya tinggi, tikus nilainya tengah. Pada bulan Februari, ular jadi rendah, tikus akan jadi tinggi. Apa yang berlaku? Dan pada bulan Mac, ular tinggi, tikus pula rendah. So, kalau kita tengok sini, dia dinamakan ular dengan tikus. Dinamakan istilahnya adalah mangsa dengan pemangsa. Di mana ular tu makan tikus lah. Ada tak agak-agak kita rasa tikus makan ular? Tak pernah dengar juga. Tak pernah dengar lagi kan? Tapi ada yang saya tengok dekat media sosial lah. Apa ni? Katak yang makan ular tu. Katak yang besar tu. Ada tengok tu. Tapi yang tu kena cek betul-betul lah. Betul tak? Biasanya yang kita tahu ular makan katak. Tiba-tiba katak makan ular. Mungkin katak itu special punya tu dia. Okey, namakan yang saya kata tadi mangsa dan pemangsa. So yang ni dia nak adalah pemangsa. Okey, yang ni murid kita dah belajar semasa di tingkatan 2, dia dah belajar benda tu. Okey, so pemangsa kita adalah ular. Mangsanya adalah tikus. Jangan tersilap lah yang tu. So satu kataan je cukup, ular. Tak perlu nak sebut pemangsa dalam Rajah 2.1 adalah ular. Kita membuang masa kita. Sebab tu saya kata satu perkataan sahaja. Okey, yang kedua, apakah yang akan berlaku kepada populasi ular dan populasi tikus dalam bulan April apabila sawah padi dilanda kemarau panjang? Bila sebut sawah padi dilanda kemarau panjang, bermaksud sawah padi ini merupakan makanan kepada siapa? Makanan kepada tikus. Tapi soalannya dia nak dan. Kedua-duanya dan. Apa yang berlaku kepada kedua-duanya, ular dan juga tikus. Disebabkan makanan ini kurang ataupun mungkin tak ada langsung, maka yang berlaku kepada kedua-duanya iaitu berkurang. Kenapa berkurang? Sebab apabila tikus berkurang sebab kekurangan makanan, automatik ular pun akan berkurang. Sebab apa? Sebab tiada makanan. So, dia punya penerangan dia, tikus berhijrah keluar ataupun mati. So berhijrah keluar, kenapa dia istilah kita panggil berhijrah keluar? Sebab dia mencari makanan di luar, ataupun dia mati sebab kerana sumber makanan dia berkurang ataupun sumber makanan dia tidak ada langsung. Faham. Maka menyebabkan dia berkurangnya lah. Yang ni dia mati. Kita tak boleh jawab jelaskan apa yang berlaku tu. Kedua-duanya mati. Yang tu dia memberitahu penerangan. Dia tak memberitahu dia punya naik atau turun jumlahnya. Yang tu kadang-kadang yang ni dia mungkin confuse sikit lah. Okey, seterusnya ular dapat mengawal populasi tikus tetapi berbahaya kepada keselamatan pesawah. Betul. Kalau ular tidak dapat cari makanan, maka dia ingat manusia itu adalah makanan dia. Maka nyatakan satu kaedah kawalan biologi yang lebih selamat. Apa kaedahnya? Kaedah selain kita guna ular, biasanya kalau dalam sawah padi kita guna apa dia? Burung helang. Hantu ataupun burung helang. Burung helang ni mungkin agak sukar sikit kan? Tapi yang biasanya burung hantu lah. Makan tikus. Burung helang tu dia dalam satu kawasan dia seekor je lah. Dia tak boleh ramai lah. Nanti dia bergaduh sama sendiri. Burung helang tu mungkin boleh lah. Okey, seterusnya kita pergi pada bahagian B. Rajah 2.2 menunjukkan satu aktiviti pembangunan tanah. So kita tengok gambar di sini. Yang menunjukkan tu maksudnya pokok-pokok tu ditebang. Tujuannya adalah untuk pembangunan tanah. Pembangunan tanah sama ada untuk pertanian ataupun untuk
perumahan, itu dia kita panggil dia bersihkan kawasan berkenaan. Tetapi kesan dia tu apa? Kalau kita tengok kita akan tahu kesannya apa. Okey, kalau tengok sini, terangkan satu aktiviti menyebabkan kesan seperti yang ditunjukkan. Okey, di sini soalannya ada perkataan terangkan satu. Maka kita bagi satu aktiviti dan kita terangkan aktiviti berkenaan lah. Contohnya, aktiviti apa? Pembalakan tidak terkawal atau pembukaan tanah untuk pertanian. Dan kesannya adalah akan berlaku hakisan tanah ataupun tanah runtuh ataupun banjir berlaku. Yang saya buat slash ni mana-mana jawapan tu boleh diterima. Bukannya jawapan murid kita calon-calon jangan ingat kena buat semua. Tidak, salah satu slash. Kita buat hakisan tanah, full stop situ. Dan menyebabkan, atau kalau nak buat ayat penuh, pembalakan tidak dikawal akan mengakibatkan hakisan tanah. Akan dapat 2 markah. Kalau nak buat ayat penuh lah. Kalau nak buat ayat 1 je, pembalakan tidak terkawal, hakisan tanah berlaku. Boleh, cukup. Tapi yang penting tu satu aktiviti. Satu aktiviti yang di atas ni. Pembukaan tanah untuk apa? Yang tadi kita dah tahu pembukaan tanah atas yang saya beritahu untuk pertanian ataupun salah satu saya beritahu tadi untuk perumahan. Okey, faham. Maka akibat apa hakisan tanah mungkin akan berlaku. Dan cadangkan 2 cara untuk memelihara kawasan yang ditunjukkan. Apa yang kita perlu buat? Dah kita potong pokok semua apa semua, kita nak kekalkan kawasan berkenaan, maka kita perlu salah satunya kalau yang murid kita belajar perlu tanam semula ataupun perlu jadikan dia hutan simpan supaya tidak diceroboh oleh pembalak-pembalak haram dan sebagainya. So, untuk mengelakkan benda inilah hakisan tanah runtuh ataupun banjir. Yang kita tak nak banjir lah. Banjir dia boleh memusnahkan kita punya fasiliti kita dan sebagainya lah. So cadangan ini adalah penanaman semula pokok-pokok. Tujuannya kenapa? Sebabnya pokok dia ada akar dia untuk mencengkam tanah. Mengelakkan hakisan tanah lah. Tanam kawasan itu dengan tumbuhan tutup bumi. Ada 2 caranya. Kalau buat satu saja maka dapat 1 markah lah. Maka 2 cara nampak macam sama. Penanaman semula pokok-pokok dengan tanam kawasan itu dengan tumbuhan tutup bumi. Maksud tumbuhan tutup bumi itu pokok-pokok renek lah. Rumput ke apa ke, supaya tidak berlaku kegelonsoran tanah itulah. Maksudnya bila ada air hujan dia akan membawa lumpur-lumpur tu sekali. Maka tanah runtuh akan berlaku. So yang ni akan memerangkap air berkenaan lah diserap pada tanah dan banyak benda lah kalau kita buat. Kalau secara esei kita boleh panjangkan lagi jawapan berkenaan. Chris, seterusnya kita tengok kepada soalan nombor 3. Cikgu. Yang tadi 2 tadi adalah soalan untuk disiplin kita panggil biologi. Yang ni kita tengok disiplin untuk fizik. Ya betul, Chris. Darjah 3.1 menunjukkan sebuah kereta yang berjisim 600 kg mengalami kerosakan. Abu perlu menolak. Abu yang ni tidak merujuk kepada siapa-siapa lah untuk soalan je. Merujuk untuk menolak kereta itu ke bengkel yang berada 50 meter dari lokasi tersebut. So kita nampaklah cara dia tolak dan sebagainya. Dan jawapan yang betul untuk menunjukkan jenis kuantiti fizik bagi jisim. Dia belajar 2 fizik, dia ada skala dan juga vektor. Apa beza 2 ni? Bezanya adalah kalau skala dia tidak ada arah, vektor dia ada arah lah. So kalau kita tengok jisim saja, ada arah ke tak? Tak ada. Kalau berat ada arah. Kalau jisim tak ada arah, maka dia adalah kuantiti skala. Seterusnya berdasarkan jawapan di 3A1 nyatakan 2 contoh kuantiti fizik selain daripada jisim bermasuk kuantiti skala yang lain lah, iaitu suhu, masa, isi padu, panjang, laju ataupun ketumpatan. Yang ni kalau tengok ni satu garis je saya guna. So calon kita tak ada masalah, dia boleh buat suhu atas, bawah, panjang pun boleh. Dia buat satu baris suhu dan masa, suhu dan isi padu, dia buat dan pun dia buat koma pun mana-mana boleh. Yang ni saya buat slash ni mana-mana lah. Jawapan dia pilih 2 lah. Tapi kalau dia buat boleh ke tak buat lebih, dia nak 2 je, saya buat lebih, pastikan dia adalah kuantiti skala. Kalau dia bagi kuantiti vektor, maka dia akan jadi salah. Satu betul, satu salah, automatik dia akan jadi salah. Sebab dia bagi 2 yang dia panggil tugasan dia tak sesuai. Jawapan tak sesuai dengan tugasan yang kita bagilah. Untuk B, Abu meminta pertolongan Dolah untuk menolak kereta tersebut ke bengkel. Daya yang dikenakan oleh Abu dan Dolah masing-masing adalah 200 Newton dan 250. Maksudnya
Daulah membantu tu dengan daya 250 dan 200 Newton. Tentukan daya tolakan yang digunakan ke atas kereta itu. Bila dua-dua menolak, maka kita tambah daya berkenaan, dinamakan daya paduan. Okey, tentukan daya tolakan, so tambah je lah 200 Newton tambah 250 dapat 450. Dua markahnya, satunya cara dia kira, dia letak saja, dan satu lagi 450 tu dia punya calculation dia lah, pengiraan dia. Cikgu, Chris ada satu soalan untuk soalan sebelum ni, yang nombor 2.2, yang ini betul. Kalau murid-murid hendak jawab guna slash, boleh tak cikgu? Digunakan slash macam cikgu buat ni. Suhu atau masa atau tu. Boleh digunakan, tak ada masalah. Okay. Kita setelah lagi kita tengok betul. Kalau atau istilah kita panggil pada, kalau dia bagi slash tu macam dia confuse. Soalan ni dia boleh pilih yang tu. Okay. Yang tu saya kata tadi, pastikan jawapannya merujuk kepada kuantiti skala. Okey, faham. Dia boleh je buat slash, buat koma, buat tambah, buat dan apa semua, kita ambil satu-satu. Alright. Kalau dia buat ni suhu atau masa, kita nak dua. Maka kadang-kadang kalau saya di peringkat sekolah tu, saya pejam mata je atau tu. Maksud dia suruh kita yang memilih. Dia nak suhu ke atau masa. Jadi kita pejamlah mata tu sebab kita nak dua. Pejam untuk atau. Mungkin dia kadang-kadang masa tu dia dah terlalu nervous apa semua, tertulis atau apa semua. Okey, seterusnya kita pergi pada kereta tersebut masih tidak bergerak. Kenapa masih tidak bergerak? Apakah pendapat anda mengapakah ini berlaku? So kita tahu apabila kita nak menolak suatu benda, kita tahu ada satu daya yang menentang. Okey, daya menentang tu yang tu kita panggilkan daya geseran. Bermaksud daya geseran melebihi daya tolakan, sebab tu benda objek tu tidak bergerak. Walaupun kita tengok tadi kereta tu ada tayar, masih lagi mungkin jisim dia terlalu besar dan daya geseran yang melawan dia tu. Maka daya geseran melebihi daya tolakan ataupun jisim kereta itu lebih besar. So ada dua lah. Okey, satu daya geseran melebihi daya tolakan dan juga jisim kereta itu lebih besar. Kita tengok tadi kereta 600. Dia menolak dengan 450. Okey, ada lagi daya geseran tambah lagi, maka dia lagi meningkat. Okey, untuk C, papan jongkan-jongkit, kita tengok di sini Ali dengan Aminah. Okey, Ali berada di ni, nampak dia punya tu. Kalau kita tengok di sini, Ali lebih berat. Okey, kata itu, adakah kedua-dua kanak itu berada dalam keseimbangan? So kita nampak papan tu dia tak seimbang. Maka jawapan dia cukup mudah. Perkataan satu je, tidak. Kenapa kita tengoklah? Maka daya dikenakan oleh Ali lebih besar daripada Aminah. Ataupun ada jawapan lain, jisim atau berat Ali lebih besar daripada Aminah. Sebab itu dia punya tu tak seimbang. Jadi dah 2 markah, 1 markah untuk satu soalan. Terangkan jawapan anda di 3 satu markah juga. Dapat 2. Jadi itu dia perkongsian Cikgu Rosnizan untuk sains tambahan kertas 2 bahagian A. Cikgu, apa kata kita rehat sekejap, boleh tak cikgu? Okey, boleh Chris. Okey, kepada kawan-kawan yang menonton, jangan ke mana-mana, kita kembali lagi ke Sukses SPM 2021 Pecotan. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Hai semua, masih lagi di Sukses SPM 2021 Pecotan bersama Cikgu Rosnizan dari SMK Tengku Baria untuk mata pelajaran sains tambahan kertas 2, dan dalam segmen ini cikgu kita akan bincang soalan contoh untuk bahagian B pula cikgu, betul? Okey, ya betul. Silakan cikgu. Kita pergi bahagian B lah, bahagian C iaitu soalan pilihan. Tapi yang ni saya tunjuk satu soalan je lah. Sebab kalau tunjuk dua-dua benda yang sama. Cuma tajuk mungkin berbeza. Okey. So kita pergi soalan bahagian B. Yang pertama dulu, kenapa saya bagi nombor situ nombor 10? Sebab dia ada nombor 9 dan juga nombor 10. Tak ada masalah lah bagi nombor 9 pun boleh. Cuma nak tunjuk dia punya nombor dia tu berada di mana. Okey, cikgu. Contoh ni kita tengok natrium klorida biasanya dikenali sebagai garam biasa adalah contoh sebatian ion. Okey, di sini dia punya kata kuncinya adalah sebatian ion. Bila sebut sebatian ion, maka calon kita dia tahu sebatian ion iaitu gabungan logam dengan bukan logam. Kenapa perlu tahu? Satu lagi ada sebatian covalent. Takut nanti bila soalan ditanya tu dia ada kaitan dia kenapa dinamakan natrium klorida tu adalah sebatian ion. So kalau kita tengok sini, yang pertama kita tengok dulu, namakan satu contoh sebatian ion selain daripada natrium klorida. Okey, di sini kena hati-hati, namakan. Dia ada dua istilah, namakan atau nyatakan. Bila nak namakan, kita kena wajib bagi nama. Kalau kita bagi simbol, maka salah. Tetapi kalau disebut nyatakan, maka kita ada dua.
kita bagi nama atau kita bagi simbol dia. Persamaan bila ni dia punya simbol kimia dia lah. Okey, di sini kalau namakan maka kita bagilah. Okey, contoh yang pertama adalah magnesium oksida ataupun magnesium fluorida ataupun kalsium karbonat. Ada 3, mana-manalah. Okay. Boleh kita tak bagi yang lain selain tu? Boleh. Yang ni sebagai contoh saja. Okey, dan tuliskan formula. Kalau magnesium oksida, maka formula dia adalah MgO. Okey, magnesium fluorida MgF2 dan kalsium karbonat CaCO3. Tapi yang jadi familiarnya ada 2. Kalsium karbonat dan juga magnesium oksida. Familiar kepada murid-murid kita lah. Okay. Di rumah dan di mana saja anda berada lah. Okey, kadang-kadang sekarang ni mungkin dia berada di shopping mall, dia masih lagi tengok ni, tak apa. Okey, ilmu boleh berada di mana-mana untuk kita dapatkan. Ya, betul. Okey, so di sini soalan yang timbul kepada, biasanya soalan daripada murid, atas kita bagi yang lain, bawah kita bagi lain. Macam mana tu? Tak boleh cikgu. Tak boleh. Kenapa? Sebab dia beritahu merujuk kepada soalan di 10A1. Okey. Kalau dia tak beritahu merujuk mana-mana, maka yang tu bolehlah kita bagi ikut suka kita. Tapi bila merujuk, maknanya dia panggil soalan rantaian. So itu kena hati-hati. Okey. Kadang-kadang bukan suka-suka saya buat ni merujuk kepada nilai ni, sebab supaya apa yang kita bagi atas, nilai bawah tu, nilai jawapan dia samalah untuk formula kimia dia. Okey, terangkan pembentukan natrium klorida berdasarkan kepada susunan elektron, pembentukan ion dan pembentukan ikatan kimia. Okey, biasanya kalau setengah saya buat soalan di sekolah, saya tak bagi dia punya kriteria ni. Tapi di sini cuma saya nak maklum, bila kita sebut pembentukan, saya bagi kriteria 3 ni. Di mana dalam satu tiba-tiba dapat soalan ni tidak ada kriteria ni. Yang ni saya bagi kriteria ni untuk di sinilah saya bagi mudah bagaimana kita nak tahu jawapan kita tu kat mana. Okey, kriteria yang pertama susunan elektron, perlu ada pembentukan ion dia dan juga pembentukan ikatan kimia. So kita tengok yang pertama dulu, susunan elektron untuk natrium klorida, maka kita kena maklumlah daripada sini. Okey, nilai yang diberi iaitu nombor proton dia, kita dapat buat susunan elektron, iaitu susunan elektron bagi natrium dan klorin. Okey, walaupun nama dia natrium klorida, bila dah bergabung yang klorin, nama yang kedua ni dia akan jadi da di belakang. Okey. Okey, 281 287. Tu cara sebut dia. Ada setengah sebut 2.8.1 pun boleh, tak ada masalah. Okey, faham. Bila kita sebut 2, macam maksud kita berhenti sekejap, 281. Yang tu istilah yang mudahlah. Murid-murid kita faham. Tapi kalau orang yang tak belajar, sebut apa ni 281, kenapa tak nak sebut sebelah terus? Dia punya tu dia lah konsep apa yang mereka belajari. Okey, dalam pembentukan ion, maka natrium kehilangan atau menderma, sama ada mana-manalah. Ataupun ada yang bahasa murid-murid kita buat, natrium hilang 1 elektron pun boleh. Kita dari segi bahasa kita terimalah di peringkat sekolah pertama. Okey, daripada petala valence. Bila sebut kurungan, maksudnya buat pun okey, tak buat pun okey. Okey, faham cikgu. Okey. Sebab apa dia datang ni? Sebab dia duduk paling jauh. Yang ni dinamakan petala valence. Okey, lepas tu kita nampak 7. Maka di sini bila kita nampak 1 ni, bermaksud murid kita dah tahu bila nombor 1 di belakang 2, 3, yang ni dia adalah hilang atau derma. Okey. Bila yang di hujung ni 5, 6, 7, maka dia perlu terima. Untuk jadi apa? Untuk dia jadi panggil octet 8, lengkap dia punya petala valence dia. Maka di situ maka untuk membentuk ion natrium dia dah hilang, ataupun dia buat dalam bentuk persamaan. Na dia hilang 1 elektron, dia akan jadi Na positif. Okey, faham Okey, seterusnya kita tengok tu 1 elektron yang hilang tadi diterima oleh atom klorin, ataupun atom klorin menerima. Kenapa menerima 1? Sebab dia 7. Dia terima 1 nak jadi 8. Kalau dia 6, dia terima 2 untuk jadi 8. Okey, untuk membentuk ion klorida, Cl, ataupun dibuat persamaan. Cl menerima 1 elektron, bila dia menerima, maka charge dia adalah negatif. Yang tadi dia derma, charge dia positif. Okey, yang ni terima duduk sebelah kiri lah, derma duduk sebelah kanan. Okey, dan ion yang berbeza charge saling menarik antara satu sama lain, yang ni bagi kriteria yang ketiga tadi, untuk membentuk ikatan ion. Kenapa kita sebut ikatan ion, bukannya sebatian ion?
Sebab sebatin ion dah ada soalan di atas. Maka kita tak boleh sebutlah sebatin ion. Boleh sebut tetapi tidak ada jawapan. Untuk katakan untuk membentuk sebatin ion dan juga ikatan ion, maka sebatin ion tak apalah, kita dah ada atas, kita boleh abaikan. Tapi kena hati-hatilah, takut tersebut sebatin lain. Okey. Boleh Chris? Boleh, cikgu. So seterusnya kita di rumah tu, untuk bahagian C. Paku besi menjadi berkarat setelah melalui satu proses kimia apabila terdedah kepada atmosfera. Apakah jenis tindak balas kimia bila sebut terdedah kepada atmosfera? Atmosfera kita ada air, ada oksigen dan ada gas-gas lain. Maka dia belajar bila berlaku berkarat, maka dia melibatkan air, H2O, dan juga melibatkan oksigen. Dua ni dia belajar. Berlaku pengaratan, tetapi tindak balas apa yang dia belajar? Berkait dengan proses pengaratan, iaitu tindak balas pengoksidaan dan penurunan. Yang ni tindak balas berlaku dua ni, serentak. Ataupun dia bagi tindak balas redox. Perkataan redox ni, dalam redox ni ada dua ni. Pengoksidaan, penurunan. Dia terus dapat 2 markah. Hanya beritahu satu je. Redox. Dapat terus, nampak macam tu. Simple tak? Mudahnya nak dapat markah. Dengan menulis tindak balas redox dapat 2 markah terus. Sebabnya dalam tu, dia ada pengoksidaan dan penurunan sekaligus dalam tu. Sebab kedua-dua ni mesti berlaku serentak. Kalau berlaku satu je, tidak akan berlaku tindak balas berkenaan. Faham. Terangkan bagaimana mencegah paku besi daripada berkarat. Yang ni kaedahnya. Saya buat dalam bentuk jadual. Kenapa dalam bentuk jadual? Yang ni adalah kaedahnya. Yang ni kenapa? Mana-mana murid kita buat contoh penyalutan dengan plastik. Kita tahu ada besi, ada plastik di luar. Maka itu untuk mengelakkan besi dalam tu daripada berkarat. Ataupun kita cat dia, atau kita tak grease ataupun minyak. Yang itu kenapa? Sebab bila kita buat benda ni, penyaduran, penggalvanian, pengaloyan mencatukan kepada logam yang lebih elektropositif untuk mengelakkan apa? Mengelakkan satu, paku terdedah kepada oksigen dan air yang saya kata tadi. Sebab bila terdedah kepada dua ni, proses ni akan berlaku. Pengoksidaan dan juga penurunan. Dan tiada elektron dipindahkan ataupun tidak berlaku kehilangan elektron. Masuk berlaku kehilangan elektron tu yang menyebabkan dia menipis dan dia akan jadi berkarat. Bila ada air je, ada oksigen, ada udara, maka dia akan jadi berkarat. Yang tu kita nak elaklah. Sebab tu kadang-kadang kita tengok, kita panggil atap zinc. Tetapi atap tu dia ada besi dia, tapi dilapis dengan zinc. Jadi atap zinc sebab dia panggil yang di luar. Dan juga kenapa kita kunci kita sadur dengan benda lain untuk mengelakkan kunci besi kita tu daripada mudah berkarat. Tapi bila lapisan di luar tu dah terguris ataupun kita calarkan dia, maka dalam tu dia akan terdedah kepada udara dan air, maka akan berlaku berkarat lah. Seterusnya, yang ni saya kata tadi soalan mencipta. Mencipta dia ada 6 markah. Macam mana dapat 6 markah? Tingginya mencipta. Darjah 10 menunjukkan satu sel kimia yang menghasilkan tenaga elektrik daripada tindak balas redox tadi. Kita tengok dia ada zinc. Penting ni tengok, dan juga dia ada larutan dia kuprum. Larutan kuprum, dia ada kuprum di sini. Bila kita tengok di sini, kenapa kuprum? Sebab yang ni yang mana satu positif, yang mana satu negatif. Dia punya yang ni adalah negatif, yang ni adalah positif. Kenapa? Bila rod kuprum ni nilai positif, maka sebab larutan dia yang digunakan ada kuprum. Dan negatif dia berada di atas. Yang ni dinamakan dalam siri elektrokimia. Maka kuprum dia berada di bawah. Maka yang mana lebih reaktif? Yang di atas lebih elektropositif reaktif, yang di bawah kurang sikit. Maka yang di atas ni akan membebaskan elektron. Yang tu bila kita nak analisis gambar ni. Tapi faham? Apa yang dia nak? Dia kata lukis sel kimia lain. Yang dapat menghasilkan beza kepanjangan lebih tinggi berbanding dengan sel kimia dalam darjah 10. Maksud yang ni dia dah dapat nilai yang satu. Tak kisah kita tak tahu nilai dia berapa. Tapi kita nak, bila kita nak lukis yang baru, kita nak dia lebih tinggi daripada nilai ni. Macam mana kita nak tahu? Satunya kita kena tahu siri elektrokimia dia. Di mana dalam terminal negatif, dan dia suruh tentukan terminal positif dan juga terminal negatif. Bermaksud tadi yang saya maklum, terminal negatif kedudukan dia di atas, terminal positif kedudukan dia di bawah. Saya bagi contoh. Contoh yang kita mencipta dia lah. Walaupun tengok simple je, macam tidak mencipta pun. Tapi untuk peringkat murid kita menciptalah, sebab dia dah bagi benda yang baru. Ni contoh, salah satu contoh saya bagilah.
Okey, gambar yang sama tetapi bezanya adalah rod yang digunakan. Okey. Aluminium dan juga argentum. Macam mana murid kita nak tahu nak buat aluminium ke, nak buat argentum ke dan juga larutan dia. Yang saya beritahu tadi, logam yang berada di bawah, larutan dia tu mesti sama dengan logam satu. Kalau kita guna larutan dia adalah aluminium nitrat, maka dia mungkin tidak akan berlaku tindak balas, atau berlaku tindak balas dia tak menghasilkan nilai ni mungkin negatif. Nilai tu. Jadi dia nak nilai yang lebih tinggi, maka di sini larutan argentum mesti match dengan yang berada di terminal positif. Sebab apa? Terminal negatif yang berada di atas, terminal positif yang berada di bawah, kedudukan dia tu dia akan menghasilkan nilai voltan dia. Tinggi ke tidak nilai voltan ni nanti kita akan tengok. Okey. Faham. Sebelum tu saya nak tengok ni. Okey, yang ni dia tentukan positif, dia tulis di bawah ni. Okey, apa kata sekiranya murid kita, calon kita bila buat gambar ni tiba-tiba dua ni tak buat. Dia akan hilang 2 markah ni. Sebab dalam soalan perlu tentukan. Tetapi kalau di peringkat sekolah saya, dia buat ni. Tanda negatif, tanda positif. So istilah saya sedikit faham. Negatif ni adalah rod aluminium, positif adalah rod argentum. Faham. Okey, kalau dia tu, maka buatlah komplit gambar berkenaan, ada negatif, ada positif. Takut-takut kita tertinggal yang ni. 2 markah sayang tu. Sebab tu penting yang kita kena label gambar tu je. Ya betul. Label penting. Okey, so tak habis lagi di sini. Bagaimana kita nak tentukan? Okey, kita tengok kedudukan ni. Logam daripada kalium, natrium, kalsium. Yang tadi kita tengok zinc dengan kuprum. Okey, betul. Ni certain nilai dia. So dia jarak dia dekat je. Yang kita nak nilai lebih tinggi, maka jarak dia lebih jauh, kita ambil lah argentum dengan aluminium. Boleh ke tak nak ambil magnesium dengan argentum? Boleh. Lagi tinggi. Boleh tak nak ambil kalsium? So yang 3 di atas ni kadang-kadang walaupun dalam tu ada susunan elektron, kita jarang guna sebab dia lebih reaktif dengan udara dan juga air lah. Takut nanti tiba-tiba masuk, dia akan menghasilkan bunga api. Tak sempat nak buat eksperimen pun menghasilkan bunga api. Okey, so dari sini dia tengoklah dia semakin meningkat ni daripada bawah ke atas ni lebih mudah bebaskan elektron. So itu yang menentukan kedudukan dia tu negatif ataupun positif. So dapatlah 6 markah daripada mana? Okey, 1 dapat terminal dia betul, larutan di label betul, dan 1 ni litar dia betul, dapat 4 markah, 5 markah, 6 markah. Itu dia murid-murid. Jadi itu dia perkongsian dari Cikgu Rosnizan untuk soalan bahagian B untuk sains tambahan kertas 2. Tapi saya ingin mengingatkan murid-murid, dalam bahagian B kita akan diberi 2 soalan, tapi pilih 1. Murid pilih 1 saja. Jawab 2 pun okey. Okey, baiklah. Dan kepada para penonton di rumah, jangan ke mana-mana, kita akan kembali lagi ke Sukses SPM 2021 Pecotan. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali lagi di Sukses SPM 2021 Pecotan bersama Cikgu Rosnizan untuk mata pelajaran sains tambahan khususnya kertas 2. Dan dalam segmen ini kita akan fokus Cikgu kepada bahagian C. Kita akan cuba soalan contoh kan Cikgu? Soalan contoh untuk bahagian C iaitu soalan wajib. Tapi jangan ingat ni wajib yang ni akan keluar exam, tidak, ni contoh sahaja. Faham Cikgu. Nanti kan mati saja tiba-tiba saya buat ni kata keluar soalan exam. Okey, kita tengok contoh bahagian C di mana dalam bahagian C ni dia ada perbandingan 6 markah. Okey, dalam perbandingan bagaimana nak dapat markah 6 markah tu dengan mudah. Okey, kita tengok dulu. Dia kata tengok situ rajah 11.1 dan 11.2 menunjukkan kecerahan mentol apabila arus elektrik mengalir melaluinya. Di sini calon-calon kita perlu tengoklah satunya penggunaan bateri, ada 2 beza, 1 dan juga 2. Yang kedua, kalau dia nampak di sini nilainya tak nampak, tapi kita boleh bandingkan, satu nilai kecil, satu nilai besar. Yang kedua dari segi mentol, boleh nampak tak kecerahan dia berbeza, Chris? Boleh tak? Kita boleh nampak dia punya garis-garis ni. Lebih cerah. Yang ni garis ni ada 3 malap sikit. Garis ni ada 5, nampak lebih cerah, warna tu terang sikit. Okey, so kita nampak sini ada beberapa perbandingan. Okey, perbezaan dia tu. So kita tengok soalan yang pertama dulu, apakah yang dimasukkan dengan arus elektrik? Sebelum pergi kepada soalan-soalan itu, biasanya dia akan tanya dulu istilah maksud,
ataupun unit dan sebagainya. Definisi. Kalau dia tak bagi apakah dimasukkan, mungkin ditanya apakah definisi bagi arus elektrik. Bentuk boleh bertukar tapi jawapannya tetap sama, iaitu arus elektrik kadar pengaliran cas dalam satu konduktor. Okey, yang kedua, berdasarkan Rajah 11.1 dan Rajah 11.2, bandingkan litar elektrik tersebut dari segi dia dah bagi kriteria dia ada 3. Okey, faham. Tapi 3 markahnya 6. Maka untuk setiap satu rajah, satu kriteria, maka kita panggil 1 tambah 1. Satu markah untuk Rajah 11.1, satu markah untuk Rajah 11.2. So ada 3 darab 2, 6. Cara nak jawabnya macam mana? Cara yang mudah. Boleh jawab dalam bentuk esei dengan ayat panjang ke berjela-jela boleh. Tak salah, pemeriksa tetap baca. Tapi saya bagi jalan mudah supaya pemeriksa tengok, wah cantiknya jawapan murid berkenaan. Maka dengan cepatnya dia menanda. Okey, iaitu buat bagi banding dengan mudah. Satunya kriteria ada 3 sini, ciri atau kriteria mana-manalah. Okey, bilangan bateri Rajah 11.1 tadi kita tengok ada 1. Rajah 11.2 ada 2. Okey, lepas tu nilai arus, kita tak tahu nilai arus tu berapa. Sebab bila sebut nilai arus, kadang-kadang murid saya, macam soalan saya bagi pada murid saya baru ni lah, soalan ni saya bincang balik yang ni. Cuma kita tengok kesilapan murid saya macam mana, mungkin murid-murid lain pun buat kesilapan yang sama. Tetapi adakah kesilapan tu kita kira betul ataupun tidak? Okey, nilai kita tak nampak. Tapi di sini dia tulis kecil dan besar. Boleh ke tidak? Dia buat suka dia je, buat nilai 1, buat nilai 2. Maka di situ kita nampak perbandingan kecil dan besar pun boleh. Tapi hati-hati takut tersilap letak. Okey, dan kecerahan mental 11.1 terang, 11.2 lebih terang ataupun 11.1 malap, 11.2 terang pun kita terimalah. Di peringkat sekolah kita terima yang tu. Okey, so ni cara yang lebih mudah. Buat dah bentuk jadual, jangan segan untuk buat jadual. Lebih mudah untuk kita bagi orang tu baca dengan lebih cepatlah. Okey, seterusnya jika arus yang mengalir dalam litar pada Rajah 11.1 ialah 0.5 ampere, hitung jumlah cas yang mengalir dalam masa 3 jam. Maka kena hati-hati, dia sebut jam. Kita belajar dalam elektrik, tajuk elektrik, saat, masa dia mesti dalam unit saat. Maka tukarkan dulu jam kepada saat. T dia yang pertama, T sama dengan 3 darab 60 darab 60 dapat 10,800 saat. Ini dapat 1 markah. Okey, markah yang kedua diberi formula. Okey, Q sama dengan IT. Masukkan nilai tadi 0.5 darab 10,800 maka dapat 5,400 coulomb. So dapat 3 markah. Faham? Okey, 3 markah di situ. Okey, katakan murid kita tak buat T kat sini. Dia terus buat kat sini. 0.5 darab 3 darab 60 darab 60. Maka di situ dapat 2 lah. Satu untuk T, satu untuk gantian formula. Okey, faham cikgu. Dia tak semestinya dia buat ikut step-step ni. Cuma kita nak nampak lebih mudah. Okey. Jadi di bawah tajuk pengiraan dah aplikasi. Okey, berdasarkan jawapan anda, yang ni dia punya berantai namanya. Itu tentukan bilangan elektron yang mengalir dalam litar tersebut. Elektron nilai E lah. Okey. Nilai E dah diberi, dia punya nilai Q, lepas tu nilai N. Okey, dia nak soalan dia bilangan elektron yang mengalir. Itu dia dah bagi basic nilai dia lah. So kita masukkan dulu, gantikan dulu nilai berkenaan. 5,400 N darab 1.6 darab 10 kuasa negatif 19. Maka N kita kira dapat ni, kena hati-hatilah. Pengiraan ni sebab melibatkan N sama dengan dia bahagi. Bila bahagi, maka tolong kurungkan. Perkataan tolong saya tu, tolong kurungkan, takut nanti dia akan mengganggu pengiraan kalkulator kita. Faham cikgu. Okey, so pengiraan tu mesti betul lah. Bahagi dapat 3.4 10 kuasa 22. Kalau tidak kurung maka dia akan jadi negatif nilai ni. Nilai tu jadi salah lah. Tetapi dia masih lagi dapat 1 markah daripada gantian formula. Seterusnya, selain daripada bilangan bateri, kecerahan mental juga dipengaruhi oleh rintangan konduktor. Yang ni murid kita belajar ada 4 faktor yang mempengaruhi rintangan konduktor tersebut. Okey, dia boleh buat dalam bentuk esei ataupun nak lebih mudah dengan ringkasnya boleh buat dalam bentuk jadual. Contoh saya bagi ni banyak dalam bentuk jadual. Okey, contoh dia bagi 2 daripada 4 lah. Kalau nak bagi 4, dia katakan dia betul-betul ada dalam kepala dia keempat-empatnya boleh buat 4 aja. Okey, so faktornya panjang konduktor, penerangan, rintangan berkadar langsung dengan panjang konduktor, diameter konduktor berkadar songsang dengan diameter konduktor
Suhu rintangan meningkat, suhu juga meningkat dan jenis bahan konduktor bergantung kepada jenis bahan konduktor. So kita pilih dua lah. Okey, satu dia punya faktor, satu dia punya penerangan. Sebab di sini dia nak terangkan dua faktor. Ada faktor, ada penerangan dia. Dan akhir sekali, soalan E, jadual sebelah menunjukkan ciri-ciri bahan yang digunakan sebagai elemen pemanas dalam sebuah ceret elektrik. Bila kita sebut elemen pemanas dalam sebuah ceret elektrik, bila sebut elektrik kita nak panaskan air. Automatik kita nak haba yang lebih tinggi, sebabnya kita nak dapatkan pemanasan tu dengan lebih cepat. So dia bagi elemen pemanas A, takat lebur dia rendah, rintangan 25, bentuk dia lurus. Yang kedua, takat lebur tinggi B, rintangan 30 ohm, bentuk dia gegelung. Beza dia ni. Satu kita nampak di sini. Okey, rendah dengan tinggi. So, automatiklah kita nak tinggi sebab bila kita panaskan takkan kita nak gegelung kita tu cair. Maka yang ni kita dia tak kisah, dia tak suruh kita pilih, tapi kita nak dapatkan ciri yang sesuai untuk elemen pemanas. Satu lagi, rintangan ohm dia rendah dan juga tinggi. Kita tahu bila rintangan tinggi, maka kita punya dapat haba tu lebih tinggi dan bentuk dia lurus sikit je lah dia punya haba yang terhasil. Kalau bentuk gelung, dia boleh menempatkan lebih panjang. Okey, so berdasarkan maklumat tu, terangkan ciri yang sesuai. Yang pertama, takat lebur tinggi kenapa? Sebab dia tahan haba yang tinggi atau tidak mudah melebur. Yang kedua, rintangan tinggi menghasilkan haba yang tinggi, ataupun kita nak bentuk gegelung. Konduktor lebih panjang dan rintangan tinggi. Okey, soalan ni saya boleh ubah kepada soalan bahagian B. Kenapa? Kita boleh buat dalam bentuk mencipta. Buat gambar dan bagi penerangan. Pun boleh. Dua dalam satu. Boleh buat dalam soalan nombor sebelah wajib yang tidak ada mencipta, atau boleh ubah sesuai kepada soalan mencipta. Okey, Chris. Baiklah, so last sekali yang inilah perkongsian untuk semua calon macam biasalah, kuasai fakta, praktik teknik menjawab, jawab berdasarkan soalan ditanya dan beri jawapan mengikut markah, dan yang penting yang ni, apa-apa hal kuasai glossary sains. Okey, itu sajalah daripada saya, Chris. Ya, dan saya serah pada Chris. Sebelum itu, Chris juga nak ucapkan ribuan terima kasih kepada Cikgu Rosni Zan untuk perkongsian cikgu untuk sains tambahan kertas 2. Dan kami di DIT TV juga ingin mengucapkan semoga berjaya kepada semua calon-calon SPM untuk kertas sains tambahan. Dengan itu, kita akan jumpa lagi di Sukses SPM 2021 Pecotan hanya di DIT TV KPM. Bye!